Sila nonton kisah ini sehingga selesai, agar faham apa yang telah kami sampaikan. Sejarah bukan untuk kita perdebatkan, dan sejarah untuk kita ambil sebagai iktibar hidup kita di masa sekarang. Jangan lupa tanda suka, komen dan subscribe channel ini, agar mendapat info video terbaru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah Kerajaan Empire Champa Vietnam. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita dengarkan kisah menarik ini. Champa merupakan sebuah kerajaan Melayu yang agung, yang pernah wujud di luar daripada kawasan Nusantara. Hakikatnya ramai dalam kalangan orang Melayu sendiri tidak mengetahui bahwa kerajaan hebat yang berdiri megah di kawasan Vietnam Tengah sehingga Vietnam Selatan ini merupakan kerajaan Melayu berdaulat. Sebagaimana kerajaan kuno yang lain, kerajaan Melayu Champa juga memiliki beberapa nama panggilan yang berbeza mengikut tempat dan geografi bahasa. Antara nama lain bagi Champa ialah Champa Desa, Champa, Chiem Tan, dan Cham. Dan bagi sesetengah teks Melayu, Champa juga dipanggil sebagai Kembayat Negara. Nama Champa mula wujud sekitar tahun 655 Masehi hingga 658 Masehi. Kerajaan Champa terdiri daripada 14 dinasti dan dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Namun turut menerima pengaruh China terutamanya dalam bidang diplomatik. Pengaruh China boleh dilihat dengan jelas semasa abad ke-13 hingga 15. Yaitu semasa China ditadbir oleh dinasti Ming pada tahun 1644 Masehi. Kepada dinasti Qing, Manchu, Qing dari keturunan orang Gasar di utara Manchuria, hubungan Champa China telah terputus. Zaman kemasyhuran Champa boleh dikatakan berlaku pada zaman pemerintahan Cebong Nga. Baginda telah berjaya mematahkan ancaman Dai Viet dan meluaskan Empire Champa ke wilayah Dai Viet hingga ke Sungai Merah. Serangan ini telah berjaya membunuh Raja Tran Du Tong. Lebih manis apabila pemerintahan Baginda diiktiraf oleh dinasti Ming China pada tahun 1369 Masehi. Cebong Nga, Cebong Nga, Sultan Zainal Abidin, Po Binasur, Raja Merah yang Agung, gelaran orang Viet, merupakan pemimpin agung bagi kerajaan Champa, karena selepas kemangkatan Baginda, kuasa Champa mulai melemah. Cebong Nga telah berkahwin dengan Puteri Saadong kedua, Siti Zubaidah, Dewi Nareswari. Puteri Saadong yang dimaksudkan ini tidak sama dengan Puteri Saadong, anak angkat Cik Siti Wan Kembang itu. Cebong Nga telah berkahwin dengan Puteri Saadong. Di kota Jeddah Saadus Salam berwakilkan Raja Baru Basa atau Sultan Muhammad Jeddah Riayah Saadus Salam. Ia itu ayah kepada Puteri Saadong yang juga raja bagi kerajaan Cermin. Raja Baru Basa merupakan anak sulung kepada sang tawal pemerintah Langkasuka. Pada tahun 1370 Masehi, Permaisuri Dai Viet Doong Kong, Kilan Cahaya telah melarikan ke Champa selepas gagal menabalkan anaknya yang kecil menjadi Raja Dai Viet. Setahun selepas itu, Cebong Nga telah menyerang Dai Viet dan berjaya menawan Hanoi. Baginda telah melantik Doong Kong sebagai Raja Dai Viet. Keamanan berjaya dicapai antara kedua-dua buah negara. Namun tidak kekal lama apabila persahabatan ini telah disabotase oleh bapa saudara Doong Kong. Tanpa mengetahui muslihat bapa saudaranya, Raja Dai Viet telah menyediakan angkatan perang di bawah pimpinan Tra Du Ton, ayah Raja Dai Viet, untuk menyerang Champa.
Cebong Nga telah berjaya ditawan dalam perang ini apabila Baginda dan 4 orang pengiringnya meninggalkan istana istri mudanya Dewi Manisuka, puteri sejarah. Tanpa pengetahuan Puteri Saadong, Siti Zubaidah, maka bermulailah kisah perjalanan Puteri Saadong sedang syarat mengandung. Puteri Saadong akhirnya berjaya menyelamatkan Cebong Nga dan 4 pengawal Baginda. Dan mereka menaiki kuda dari Hanoi hingga ke ibu negara Champa. Raja Dong Hong yang mengetahui mengenai perkara telah murka dan pada tahun 1377 Masehi, Baginda telah menyiapkan angkatan seramai 120.000 tentera untuk menyerang Champa. Puteri Saadong telah mengenakan muslihat dengan menghantar seorang penduduk Champa untuk memberitahu tentera Dai Viet bahwa Cebong Nga telah meninggalkan kota dan mereka masih sempat mengejarnya. Tanpa usul periksa, tentera Dai Viet telah mengejar Cebong Nga sehingga melalui satu kawasan dan berlaku serang hendap oleh tentera Champa. Serangan ini berjaya mematahkan kekuatan angkatan Dai Viet sehingga Traduton dan penglimanya berjaya dibunuh. Dong Kong, Raja Dai Viet, bersama dengan Puteri Dai Viet telah berjaya ditawan. Puteri Dai Viet telah diislamkan dan dikawinkan dengan Panglima Champa manakala Dong Hong, Kilan Cahaya sendiri dikawinkan dengan Cebong Nga. Selepas itu, Baginda telah menyiapkan armada laut untuk menyerang Hanoi dan berjaya menawan bandar tersebut. Banyak harta rampasan perang diperolehi dan Baginda menghantar sebahagiannya ke China sebagai tanda hubungan baik dan bagi mengelakkan China campur tangan dalam urusan Champa selepas perang tersebut. Pada 1388 Masehi, Cebong Nga telah dibunuh oleh panglimanya sendiri La Hai, yang kemudian melantik dirinya sendiri sebagai Raja Champa dengan gelaran Sri Jaya Simha Farmadewa kelima Sri Hariyati Virasimha Campapura. Namun Lakai juga mati dibunuh oleh Panglima sendiri dengan sokongan daripada Puteri Saadong. Untuk mengkaji Champa daripada sudut pandangan orang Cham sendiri agak sukar karena masalah rekod dan bahan yang terhad, sehinggalah pada tahun 1987, Podharma telah menulis sebuah buku Le Panduranga, sebuah buku yang menceritakan mengenai hubungan Champa Vietnam pada saat-saat akhir sebelum negara Champa terhapus daripada peta dunia. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh orang Cham dengan menggunakan bahasa Cham dan menggunakan sudut pandang orang Cham sendiri dalam menilai sejarah bangsa tersebut. Sebelum buku itu diterbitkan, kebanyakan sejarah Cham dikaji menggunakan rujukan daripada Vietnam, sekaligus secara tidak langsung memberikan perspektif yang berbeza dalam pensejarahan orang Cham. Rujukan ke atas orang Cham banyak menggunakan sumber daripada istana Vietnam seperti Dai Viet Su Kaye Koan Tu, Sejarah Lengkap Dai Viet, yang ditulis oleh Istana Dinasti Le sekitar tahun-tahun 1428 sampai tahun 1788. Selain itu, antara rujukan lain ialah Dai Nam Tuk Luk Tien Bien, Sejarah Benar Dai Nam Awal. Dai Nam Tuk Luk, Sejarah Benar Dai Nam, yang ditulis semasa dinasti Nguyen sekitar tahun-tahun 1802 sampai tahun 1945. Kerajaan Champa diperkirakan telah wujud sekitar abad ke-7 sehingga tahun 1832 Masehi, yaitu kira-kira hampir 1000 tahun sehinggalah ibu kota Panduranga jatuh ke tangan dinasti Nguyen. Sebelum Panduranga menjadi ibu negara Champa, Champa telah memiliki dua ibu negara, yaitu Indrapura 875 sampai 978 dan Vijaya 978 1485. Sebelum kewujudan kerajaan Champa, telah ada kerajaan lain yang didirikan di kawasan ini, yaitu Kerajaan Lin Yi
Lem Up, yang telah wujud seawal tahun 192 Masehi. Namun sehingga sekarang ahli sejarah belum mengetahui kaitan antara dua kerajaan ini. Sama ada kerajaan Champa merupakan kerajaan yang berkesinambungan dengan kerajaan Lin Yi atau sebaliknya. Kerajaan Lin Yi bermaksud hutan yang penuh dengan keganasan. Merupakan sebuah kerajaan yang diasaskan oleh seorang pembesar dinasti Han, yang berpaling tadah yaitu Chu Lien. Ku Lien telah mengasaskan kerajaan ini di kota Hu pada tahun 192 Masehi. Kota Hu merupakan kota yang terletak di kawasan Vietnam Timur dalam wilayah Tua Tin Hu sekarang. Kota Hu telah menjadi ibu kota dinasti Nguyen dari tahun 1802 hingga 1945. Antara rekod terawal mengenai kerajaan Lin Yi ini ialah rekod daripada wakil Maharaja Wu yaitu Kang Tai dan Zhu Yingyang. Mengatakan kerajaan Funan berada pada jarak 3000 li, unit ukuran China, dari Lin Yi. Walaupun berada dalam wilayah yang sama, sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, ahli sejarah belum menjumpai perkaitan antara dua kerajaan tersebut. Ini mungkin disebabkan kurangnya tinggalan bahan bertulis dan arkeologi yang membolehkan ahli sejarah membuat tafsiran mengenai kerajaan-kerajaan tersebut. Namun sebahagian ahli sejarah berpendapat, Lin Yi yang turut dikenali juga sebagai Indrapura sebagai kerajaan awal orang Cham. Secara pasti, raja pertama ialah Raja Badravarman I. Sebagaimana yang tercatat dalam prasasti atau batu bersurat yang dijumpai. Baginda memerintah dari tahun 380 sampai 413 Masehi. Mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana seorang Melayu mempunyai nama seakan-akan nama orang India. Namun perkara ini bukanlah sesuatu yang ganjil, karena adalah menjadi kebiasaan masyarakat di kawasan Asia Tenggara menerima pengaruh India dan China ataupun disebut juga sebagai Indo-China. India dan China memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Dengan menyebarkan pengaruh agama, kebudayaan, seni dan makanan. Oleh itu, memiliki nama seakan orang India atau China pada waktu itu bukanlah satu perkara yang pelik. Karena masyarakat Champa telah menerima agama Hindu dan Buddha sebelum menerima Islam pada abad ke-17. Sebagaimana pendapat sebahagian daripada orang Barat, dan perkara ini nanti akan diperbahaskan dalam perengan yang lain. Perkara ini turut berlaku juga pada waktu sekarang, di mana orang Melayu menggunakan nama Arab, Islam apabila menerima pengaruh Arab, Islam. Masa sekarang amat sukar untuk kita menjumpai orang Melayu yang memakai nama Melayu. Seperti Melur, Melati, Kenanga, Mat Bunga dan sebagainya. Apabila budaya modern mula masuk ke dalam budaya orang Melayu, kini orang Melayu gemar menggunakan nama yang kira modern. Untuk anak mereka seperti Zak, Bel, Kaisarah, Tis dan sebagainya. Dari segi budaya dan agama pula, pada awalnya kerajaan Melayu Champa mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan China, disebabkan geografi Champa yang lebih dekat dengan China berbanding India. Selain itu, penaklukan China ke atas Nam Viet atau Vietnam serta pasifikasi China lebih dominan di Champa berbanding pengaruh India. Namun keadaan ini berbeza sama sekali apabila penjajahan berlaku ke atas kerajaan Melayu Funan abad keempat, menyebabkan pengaruh India mula masuk ke Champa. Walaupun tidak menerima pengaruh budaya dan agama dari Vietnam. Namun hubungan Champa Vietnam tidak boleh dipertikaikan karena dua entiti kerajaan ini hakikatnya saling berhubungan.
terutama selepas Vietnam berjaya bebas dari China pada tahun 938 Masehi. Hubungan ini tidak jelas semasa pendudukan China ke atas Vietnam sekitar tahun 111 sebelum Masehi 938 Masehi. Ini bermakna kerajaan berjiran ini pada awalnya mempunyai kedudukan yang setanding atau sama kuat. Buktinya pada tahun 1295 Masehi, Champa telah berjaya menawan Thăng Long, Hanoi, daripada Vietnam. Namun serangan Vietnam ke atas Champa pada 1471 Masehi telah melemahkan Champa. Sehinggakan sesetengah sejarawan seperti Henry Maspero menyatakan bahwa kekuasaan Champa telah berakhir. Kekalahan ini menyebabkan ibu kota Champa yaitu Vijaya telah dihancurkan, sehingga memaksa orang Cham berundur ke kawasan lebih selatan dan menjadikan Panduranga sebagai biu kota ketiga. Walaupun Datu Nik Mustapa yang merupakan pemangku Raja Patani telah berjaya menawan semula wilayah Champa daripada Vietnam sehingga hampir ke kota Ho, namun kemenangan itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat sahaja.